استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم. افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini, pagi Jumaat, yang kita panggil penghulu segar hari, dan juga dapat kita duduk di dalam pengajian pada pagi ini, pagi Jumaat, iaitu pengajian kitab Risalatul Misbah Al-Munir. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung lagi pengajian kita, iaitu pengajian kitab Risalatul Misbah Al-Munir karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Baik, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita dalam kitab Jawi pada muka surat 14. Dan insyaAllah pagi ini kita akan mulakan dengan sifat yang pertama, iaitu sifat wujud. Jadi kita dah mula masuk sifat 20. Sebelum ni kita dah bahas semuanya ada 5 huraian. Tajuk yang besarnya, huraian pertama pada menyatakan agama, yang kedua, huraian kedua pada menyatakan hukum syarak, yang ketiga pada menyatakan hukum adat, yang keempat pada menyatakan hukum akal, yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Baik, jadi ilmu usuluddin tu dia dia masuk di bawah dia tu, iaitu sifat 20. Ilmu usuluddin tu terkandung dalam dia tu sifat 20, sifat Rasul, lepas tu perkara yang mustahil bagi Allah Ta'ala, perkara yang mustahil bagi Rasul, sifat yang harus bagi Allah Ta'ala, sifat yang harus bagi Rasul. Baik, InsyaAllah kita akan mulakan. InsyaAllah kita tolong
ta'amul, perhatikan apa yang kita nak belajar ini insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Huraian sifat yang pertama wujud. Ni dia. Jadi kalau kita rumi tu muka surat 32, kitab Jawi muka surat 14. Muka surat 14. Baik. Ni kita kena perhati. Kita nak tahu sifat wujud. Dulu kita belajar di sekolah rendah dulu, hanya sekadar kita tahu wujud itu ada, sekadar tu saja. Cumanya kita tidak mengetahui secara terperinci. Jadi kita hari ini kita nak belajar satu persatu. Sifat wujud tu macam mana? Baik. Kata dia, huraian sifat yang pertama wujud. Apa maksud wujud? Apa erti wujud? Ertinya ada. Apa yang ada? Kalau dia dalam bahasa Arab, dalam kitab Arab dia kata wujudullah. Dia kata wujuduhu. Ini ada zat Allah. Bila sebut kata ada apa? Allah Ta'ala wujud ada, maksudnya ada, ini ada zat Allah. Sebab kata ada Allah, kalau kita kata mula-mula kita sebut ni, dia tangga dia pertama macam ni. Mula-mula kita kata wujud tu apa? Ada. Apa erti wujud? Ada. Ada apa? Ada Allah. Apa maksud ada Allah? Ini ada zat Allah. Dia kena bagi detail kan? Ada zat Allah. Allah tu kita panggil ismi. Zat Allah kita panggil musamma. Faham tak kita ismi dengan musamma? Baik, kita nak beza. Ismi tu kena pada nama. Zat tu kena pada diri Allah. Zat Allah tu kena pada zat Allah tu pada diri Allah. Istilah kita panggil tu diri Allah lah. Maksudnya zat Allah lah. Zat Allah tu, zat tu panggil bahasa Arab. Contoh macam ni, kita. Saya nama apa nama? Nama saya Zafran. Tuan badan ni, yang duk bergerak tubuh, duk bercakap ni, itu panggil, tubuh badan tu dipanggil musamma. Musamma ni bahasa Arab, mim, sin, mim, ya, alif, maksurah. Dia panggil musamma. Contoh, kita nak pergi ke jumpa orang. Kita nak jumpa orang. Jadi bila kita nak jumpa orang tu, kita sebagai satu pejabat, kita tanya dekat kaunter tu, kita kata, saya nak jumpa Encik Ahmad. Lepas tu dia pun tunjuk. Tu bilik Encik Ahmad, dia tunjuk. Dia kata, itu bilik Encik Ahmad. Kita pergi tu, tengok nama dia tu, itu dipanggil ismi. Adapun tuan badan Ahmad tadi tu, adapun tuan badan bagi Encik Ahmad tadi tu, tuan badan tu dipanggil musamma. Begitu juga Allah itu nama. Adapun zat Allah itu kita panggil musamma. Nama bagi zat. Kalau Allah itu nama bagi zat. Musamma dia zat. Itu istilah dia, istilah ilmu tauhid. Ismi musamma. Macam kita lah. Nama nama tu dia panggil, contoh nama apa? Nama Zaid. Tuan badan tu dia panggil musamma. Dia faham lagi Jadi bila sebut kata ada Allah, ini ada zat Allah. Tu dia. Nampak lagi Jadi kita sebenarnya dah tahu benda tu nak jumpa siapa? Nak jumpa Ahmad. Kalau jumpa Ahmad, pergi kat pintu tu jumpa Ahmad. Jumpa nama, bukan jumpa tuan badan.
Kita nak jumpa tuan badan, bukan nak jumpa nama. Tapi tuan badan tu nama dia Ahmad. Begitu juga Allah. Kita kata Allah tu bertempat. Tak bertempat. Tu nama Allah tu. Tu nama atau Allah tu. Nampak ada letak dekat masjid tu Allah ada. Itu nama bagi zat. Nama bagi zat panggil ismi, bukan musamma dia. Kalau musamma kita letak pada, kalau kita kata nama zat letak kat situ, itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Nampak lagi habis itu. Kita nak bagi nampak dulu Nak bagi nampak. Contoh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Nampak tak? Allah tu apa? Allah itu dia panggil Allah itu kata ulama iaitu satu zat satu zat dipanggil alamun. Satu nama alamun bizati li zatil wajibil wujud al mustahaqqi bil mahabini al mustahaqqi bil mahamidi. Alamun bizati, satu nama bagi zat. Satu alamun bizati al wajibi, yang mesti, yang wajib. Al wujudi, yang wajib oleh ada. Yang wajib ada lil mustahaqi, bagi yang diberhakkan, bagi segala puji. Habis itu tu panggil Allah. Habis itu Allah tu nama bagi zat. Allah tu nama bagi zat. Sebab itulah Allah tu istilahnya panggil ismi. Alif, sin, mim. Ismi. Adapun zat Allah, zat tu kita panggil musamma. Mim, sin, mim, ya. Ya tu yang macam ni. Ya alif maksurah. Ya yang tak bertitik. Habis. Tengok kitab. Tu perbahasan permulaan lah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wajib pada syarak. Tengok dia sebut wajib pada syarak. Dia sebut wajib pada syarak. Tengok. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Bila sebut wajib syarak, apa maksud wajib syarak? Maksudnya wajib pada syarak ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Perkara yang dijanjikan pahala kerana mengerjakannya. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan perkara itu dijanjikan siksa kerana meninggalkannya. Kita buat dapat, kita belajar, kita mengetahui di atas tiap-tiap mukallaf itu dapat pahala. Kalau kita tak tahu, maka berdosa. Tapi kena ingat, mengetahui itu pemberian Allah Ta'ala. Habis yang wajibnya apa kata kita? Ni kita tengok. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Maksudnya, syarak memberi penekanan kepada mukallaf. Wajib apa? Oleh mengetahui. Dia kena tulis sikit-sikit situ. Kena tulis sikit, dobit sikit. Sebelum mengetahui itu, tambah sikit. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui. Maksudnya apa? Yang ni belajar sehingga mengetahui. Itu yang tekanan pada kita tu. Itu syarat tekan pada kita tu. Tulis itu. Yakni belajar sehingga mengetahui. Itu dobitan daripada Tuan Guru Haji Soleh Sik Kedah. Allah yarham. Kata Tok Guru Saleh, dia kata, kita nak tahu ni pemberian Allah Ta'ala. Bukan kerja kita macam kita contoh hari ni kita belajar. Kita belajar-belajar tak tahu. Belajar dah tapi tak tahu. Tak mengetahui. Kita belajar dah hari ni. Belajar Allah, sifat wujud tu payah Ustaz, contoh.
Tapi saya belajar dah Ustaz. Adakah terlepas kefarduan syarak itu? Terlepas dah. Sebab kita belajar. Tapi belajar tu mestilah sehingga kita tahu. Tak tahu lagi Ustaz, kena belajar lagi. Tu dia. Habis Ustaz dah tahu, belajarlah ilmu lain pula. Ilmu fardu ain pula. Apa lagi yang kita tak tahu, kita belajar. Dia tuntutan kita ni, belajar sehingga mengetahui. Habis itu. Nah, tu yang tu dobitan pada Tok Guru Haji Saleh lah. Dulu waktu kami mengaji dulu, hari Jumaat pagi. Kalau hari Jumaat pagi tu, Tok Guru Haji Saleh dia suka baca, kalau hari Jumaat pagi tu ramai penuh. Kalau bulan puasa tu, kalau hari Jumaat, saya pergi tu lebih kurang dekat 6 tahun. 6 tahun tu dalam bulan puasa. Sebulan ni duduk penuh kat situ. Tiap-tiap hari belajar. Sehari tu tak silap tu pagi 2 kali, tengah hari sekali, lepas asar sekali, 4 kali dah. Lepas asar sekali, lepas tu malam tarawih 20 rakaat. Tarawih 20 rakaat malam tu. Lepas tarawih tu ada belajar lagi. Jadi 5 kali belajar. Memang tak ada buat apa. Bulan puasa tu memang nikmat sungguh, belajar sungguh. Orang kata Ustaz, ibadat pun seiring dengan belajar. Ibadat tu seiring dengan belajar. Tapi yang sebab kita tahu ibadat sunat. Tapi nak cerita belajar ni wajib. Jadi walaupun kata ibadat sunat tu, kita pergi sekali 20 rakaat. Habis Ustaz, kalau orang tanya bila nak baca Quran Ustaz? Baca Quran tu mana ada masa kosong kita baca. Habis juga 30 juzuk pun. Habis. 30 juzuk pun habis. Tiap-tiap orang tu. Letih tapi memang tak dan tidur. Memang letih sangat. Memang letih. Itu pengalaman lah. Sampai pukul habis tarawih tu 10.30. Lepas tu start 10.45 belajar sampai pukul 11.30. 40 minit je. Tak lama. Kadang 11.45 lajak sikit. Pukul 12 tu tak ada masa tidur lagi. Nak tengok baca Quran lagi. Tu dia pengalaman. Tapi nak cerita kata tumpu tauhid dah itu. Tauhid memang tumpu tauhid. Sebab tu di sana dipanggil pondok tauhid. Maksudnya Tok Guru Haji Saleh ni dia panggil pengasas. Dia memang tumpukan tauhid. Bukan kata ilmu lain tak boleh, tak. Dia mengajar ilmu lain. Tapi dia memberi penekanan kepada ilmu tauhid. Sebab awaluddin ma'rifatullah. Itu tauhid tu penting sekali. Betul. Bukan terpekah tak penting, penting semua. Tapi dia memberi penekanan kepada tauhid dulu. Ilmu tauhid tu penting. Habis itu. Jadi bila kita kata kita ni, kalau tengok kitab ibarat kitab Jawi, kitab Arab, kalau sebut kata mengetahui di situ, wajib di atas kala mengetahui, yakni belajar sehingga mengetahui. Hatta ta'lama. Belajar belajar sehingga mengetahui. Habis. Itu kena dobit lah. Sebelum mengetahui itu tambah sikit. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Wajib apa? Oleh belajar sehingga mengetahui. Sebab kita nak mengetahui itu pemberian Allah Ta'ala. Bukan suruh tahu. Kalau suruh tahu tak kena belajar kita. Tapi di sini dihazafkan, dibuangkan sebelum tu ayat dia tu. Bukan sengaja buang, tapi dia faham dah. Kalau kita nak tahu satu benda, apa kita buat? Kita belajar. Tapi itu malas, sebab tu dia tak sebut dalam kitab. Macam ni lah orang kita kata. Awak tahu tak masak ni? Masak sambal ikan bilis. Dia kata tahu. Adakah dia tahu dengan sendiri? Tak. Bukan tahu dengan sendiri. Dia belajar sampai dia tahu. Dia belajar dulu tapi dia tak sebut dah. Dia tak sebut lah kata, awak tahu tak buat sambal ikan bilis? Saya belajar sampai tahu dulu. Tak ada orang sebut begitu. Dia tak cakap, saya belajar tu sampai saya tahu sampai saya buat sampai saya tahu buat sambal ikan bilis. Dia tak cakap gitu. Maksudnya dia maklum kata belajar bila sebut mengetahui itu apa? Maksudnya sebelum tu kita belajar. Melainkan Allah Ta'ala pilih pemberian Allah Ta'ala, dia pilih pada hamba-Nya
yang terpilih, Allah Ta'ala berikan ilmu laduni dengan ketiadaan belajar. Tapi dia tahu. Tapi bukan semua orang. Bukan semua orang. Allah Ta'ala pilih hamba-Nya yang dekat dengan dia. Itu dia. Baik. Kemudian, ni. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni siapa dia mukallaf? Mukallaf ni siapa? Yang pertama, iaitu orang yang berakal. Dikatakan orang mukallaf itu, dikatakan orang berakal. Kemudian, yang kedua pula, dikatakan orang itu dikatakan baligh ataupun sampai cukup umur. Yang ketiga, apa lagi tiga? Iaitu sampai seruan dakwah. Maksudnya sampai seru kita panggil. Maksudnya seruan dakwah tu sampai kat dia. Dakwah Islam tu sampai. Sampai seruan Islam betul. Seruan Islam tu sampai. Barulah dikatakan orang mukallaf. Adapun orang yang tak berakal, kita kata gila, dia tak panggil mukallaf. Adapun kita kata tak sampai seruan dakwah, dia tu orang kafir, tak panggil. Kita tak panggil dia orang mukallaf. Mukallaf ni kena cukup baligh. Adapun kanak-kanak, tak panggil mukallaf. Sebab apa? Sebab dia tidak dia tidak balik, dia tak sampai lagi. Itu dia. Habis itu. Baik, kemudian kata musannif, wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Wajib apa? Oleh mengetahui ni, oleh belajar sehingga mengetahui. Serta mengaku di dalam hatinya. Mengaku dalam hati ni bukan cakap dalam hati. Maksud mengaku ni, kita pegang. Kita pegang sungguh. Pegang sungguh. Pegangan kita panggil. Mengaku ni kita maksudnya panggil pegangan. Bukan mengaku, aku mengaku dah. Bukan gitu. Mengaku dalam hati maksudnya dia pegang di dalam hati dia. Dia berpegang i'tikad dalam hati. Itu lagi i'tikad. I'tikad bahasa Arab. Bahasa Melayu panggil pegangan. Apa pegangan awak? Apa i'tikad awak? Orang tanya. I'tikad saya ahli sunnah wal jamaah. Contoh. Apa pegangan awak? Bahasa Melayu lah tu pegangan. Pegangan. Baik. Serta mengaku di dalam hatinya. Mengaku apa? Akan tentu sungguh ada Allah Ta'ala. Kita pegang sungguh. Kalau orang tadi kata kejat. Pegang, kemas. Ada Allah Ta'ala. Ini bila sebut ada Allah Ta'ala, ada zat Allah Ta'ala. Apa tu? Ustaz, jika tak sampai surah Islam sebab kawasan pendalaman yang sampainya Kristian, bagaimana hukum? Tapi itulah dia begini, dia nak kata, kita kata apa? Sabah. TV ada ke tak? Contoh, kalau TV ada, sampai dah tu seorang dakwah. Sampai dah tu. Media, kalau ada internet sebagainya. Tapi kalau pedalaman tu, contoh kita katalah, kita kata tu Brazil. Contoh ambil Brazil lah. Cari kat hutan tu apa? Amazon. Hutan ni Amazon. Ada orang asli duduk dalam tu. Memang tak sampai seorang dakwah. Contoh kita kata. Apa tak sampai seorang dakwah? Maklumat apa pun tak dapat. Tu tak apa. Dia tak panggil. Tapi dia orang kafir. Dia salah satu tak cukup syarat. Dia tak sampai seorang dakwah. Tapi dia orang kafir. Kita nak ukur kata dia orang kafir, memang gitulah. Dia tetap orang Kristian ni sama juga.
Tapi kalau kata yang sampai hanya Kristian. Jadi kalau Kristian sampai, tak mustahil Islam tu sampai. Tak mustahil Sebab di Brazil pun ramai Islam. Saya dulu pernah ada kawan Brazil Dulu waktu pergi sekejap di UK tu, ada kawan Brazil. Dia orang Brazil ni banyak orang Islam. Kalau waktu dekat UK tu ada ramai Islam Tanya dia tu, banyak ibu juga. Bukan 1,000-2,000 tak lah. Walaupun dia minoriti sikit sangat, tapi banyak lah, banyak persen juga. Cumanya, contoh kita kata di Amazon. Itu tu kafir tu tak ada apa. Maksud kata dia tu tak ada agama langsung. Ni Kristian sampai tu memang confirm dah. Tak boleh dah buat apa dah. Sampai dah semua Islam sebenarnya, tapi tak sampai. Tapi kebanyakan lah di rata-rata dunia kita ni, di alam global dunia kita ni, Islam tu dah berkembang zaman sekarang. Dah berkembang. Dia bukan panggil ahli fatrah, tak boleh. Sebab kita ni kita zaman kita ni, umat kita ni dah dibangkitkan Nabi. Waktu zaman ahli fatrah, di antara Nabi Isa dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW 500 tahun. Masa 500 tahun di antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa AS, di celah-celah di tengah tu dia panggil ahli fatrah. Wala bi mu'adzibi hatta nab'asa rasula. Tak silap. Dan tidak diazabkan mereka itu sehingga dibangkitkan akan rasul. Tu dia. Habis itu baik kita tengok kitab kita. Dia kata lagi tak terima tiadanya. Tak terima tiadanya tiada Allah. Bukan kata tak ada Allah. Maksudnya kita tak boleh kata Allah Ta'ala tu tak ada. Tak boleh kita kata Allah Ta'ala tu tak ada. Mesti kena ada. Itu dia. Tak terima tiadanya. Maksudnya tak boleh kita kata Allah Ta'ala tu tak ada. Tak boleh kita kata. Sebab apa? Sebab bila kita kata wajib Allah Ta'ala tu ada, itu dia panggil wajib pada akal. Ni jangan terlupa ni. Ni semua kita nak guna. Apa alat-alat yang kita belajar dulu kita nak guna. Kalau orang tanya, orang mukallaf tu wajib mengenal Allah Ta'ala. Wajib apa tu? Wajib syarak. Allah Ta'ala tu wajib bagi dia itu sifat wujud. Wajib apa tu? Dia panggil wajib pada akal. Dia panggil wajib pada akal. Jangan kita kata Allah Ta'ala tu Allah Ta'ala tu wajib bersifat dengan wujud. Betul tak? Betul. Wajib apa situ? Wajib pada akal. Kalau kita kata Allah Ta'ala tu wajib bersifat dengan wujud, kita kata wajib pada syarak, itu tak kena. Sebab wajib pada syarak itu tekanan, itu penekanan di atas mukallaf. Nampak lagi Dia kena betul ayat tu. Kena pandai, kena tahu. Dia tauhid ni sebab orang malas, orang tak suka belajar bukan apa. Dia banyak mikir. Dia kena banyak fikir gitu. Fikir tu macam bukan fikir tanpa belajar dah. Tu tak jadi, itu tak terpakai tu. Dia bila ajar kita fikir. Kena Tuhan. Adapun kalau kita kata pekah tu lain. Pekah orang kita minat sungguh belajar. Nak tahu hukum ni. Lepas tu dia kena combine sekali, kena belajar sekali, kena tiga sekali, tasawuf kena pergi sekali. Kena tahu tiga-tiga fardu ain. Dia tak boleh tinggal salah satu. Ada setengah ustaz, saya minat fiqh, ustaz tauhid tak minat, ustaz tak faham. Bukan kita belajar tauhid bukan dengan sebab kita minat. Itu salah tu. Kita belajar ilmu tauhid dengan sebab fardu ain. Banyak orang salah, dia fikir salah. Dia fikir kata belajar tauhid, aku belajar tauhid sebab minat. Tak. Kita belajar tauhid sebab kita nak melepaskan kefarduan ke atas diri kita. Kita lepas ke tak lagi. Tanya diri betul balik. Jangan berasa jangan tanya orang. Tanya orang kata aku punya tauhid lepas dah kot belajar. Jangan tanya. Tengok diri kita setara mana. Tengok diri kita tu macam mana level kita. Level kita tu, adakah level kita ni macam budak sekolah rendah ke? Pemahaman kita bab tauhid. Orang semua boleh sebut wujud ada, kidam, sedia, baqak, kekal, semua orang boleh sebut. Tapi dia sebut kata Allah Ta'ala tu wujud. Wujud apa?
Ha. Ada apa? Orang tanya balik. Allah Ta'ala tu wujud. Ya betul. Apa maksud apa arti wujud? Ada. Yalah ada apa? Ada Allah. Ada Allah maksud Allah tu nama. Ada zat Allah. Ha, tu kita nak bagi kejap tu. Nampak lagi? Baik, tengok. Mana dalil kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan wujud? Hukum belajar ilmu tauhid adalah fardu ain. Ya betul. Ha, baik. Mana dalil kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan wujud? Seperti firman Allah Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ha ni. Inilah asas tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti akan datang kita nak bahas la ilallah ni. Ha, la nafi isbat lah apa semua tu tak apa nanti kita bahas nanti. Ni tempat tauhid ada tempat perbahasan yang payah. Lebih-lebih lagi sifat 20. Saya nak cerita. Baik. Artinya, maka hendaklah kamu mengetahui dan mengaku bahawasanya tidak ada Tuhan. Bahawasanya tidak ada Tuhan, yang Tuhan yang sebenar. Tulis itu. Tidak ada Tuhan yang sebenar yang disembah. Tidak ada Tuhan yang sebenar yang disembah, melainkan Allah Ta'ala jua. Sebab tu kalau orang belajar bahasa Arab, la ilaha illallah, la tu la nafi jenis. Apa la nafi jenis? La linafil jinsi. Tidak ada Tuhan. La ilaha. Tidak ada Allah. Maksudnya tidak ada segala jenis Tuhan, melainkan Allah Ta'ala saja yang ada. Tu dia. Habis tu yang Nisa kata Tuhan bagi ni Tuhan, itu tak ada dah. Tak ternafiat tu dah. Tuhan itu tak masuk mula lagi dah. Tu dia. Nanti kita bahas perbahasan ni takut dia panjang. Baik. Apa maksud dia? Yakni Allah Ta'ala jua yang ada. Nampak dia sebut kata Allah Ta'ala jua yang ada. Kita faham mana? Faham pada kalimat Allah. La ilaha illallahu. Dia boleh baca dua tu. La ilaha illallah ha. La ilaha illallah hu. Itu dari segi tata bahasa Arab. Dia panggil ilmu nahu. Yakni Allah Ta'ala jua yang ada. Tu maksud dia. Allah Ta'ala sahaja yang ada. Tu ni orang Melayu kita cakap. Bahasa kita kata Allah Ta'ala sahaja yang ada. Yang lain tak ada. Kalau Ustaz tu dakwah, itu dakwaan. Bukan hak sebenar. Satu kita kata tidak ada Tuhan, maksudnya tidak ada Tuhan yang tidak ada Tuhan yang sebenar yang berhak disembah, melainkan Allah Ta'ala sahaja yang Allah Ta'ala sahaja jua, maksudnya Allah Ta'ala sahaja yang berhak disembah. Itu maksudnya. Sebab tu lafaz Allah tu kata ulama, ada setengah ulama kata Allah itu dengan mana? Al-ma'budu bihaqqin. Al-ma'budu bihaqqin. Tuhan yang berhak. Al-ma'bud, Tuhan yang disembah dengan sebenar. Waalaikumsalam. Haji aku bawa masuk. Tuhan yang disembah dengan sebenar. Al-ma'budu bihaqqin. Kata setengah ulama, ta'rif bagi Allah tu, selain pada kata satu nama yang wajib ada tadi, satu zat yang wajib ada tu, kata setengah ulama, Allah itu dengan makna pengertiannya al-ma'budu bihaqqin. Maksudnya Tuhan yang disembah dengan sebenar. Lafaz Allah. Habis. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka ada itulah. Maka tu ada tu tengok. Maka ada itulah dikatakan sifat wujud. Ada tu lah dikatakan sifat wujud. Artinya ada yang lawan bagi tiada. Adam tu tiada. Ain dan mim. Wujud tu ada. Ada tu yang lawan bagi tiada. Baik.
Maka pengakuan di dalam hati dengan tentu ada sungguh Allah Ta'ala. Pengakuan yang kita kata Allah Ta'ala tu ada tu. Nama apa tu? Dia panggil apa tu? Tengok. Maka pengakuan di dalam hati dengan tentu ada. Dengan tentu ada. Dia tu terbalik tu. Dia nak begini ayat dia nak begini ayat dia, tolong ubah sikit sebab dia mungkin dia cetakan tobak tengok. Maka pengakuan di dalam hati dengan tentu sungguh ada Allah Ta'ala itulah dinamakan wajib pada akal. Tolong ubahkan sikit. Cuba ulang balik. Maka pengakuan di dalam hati dengan tentu sungguh ada. Bukan dengan tentu ada sungguh. Tak kena ayat tu. Dengan sungguh ada Allah Ta'ala. Tolong betulkan ayat. Kitab ni tak salah. Pengarang kitab kita tak salah. Dia cetakan kadang-kadang dia orang buat tu. Kadang-kadang dia dah, yalah benda lama cetakan baru banyak. Saya tak pasti kitab Rumi macam mana. Kitab Rumi dia cakap, maka pengakuan dalam hati dengan tentu ada ke ataupun dengan tentu sungguh ada. Tolong bagi tahu seorang dalam komen. Dengan tentu ada sungguh ataupun dengan sungguh ada. Ataupun dengan tentu sungguh ada. Tolong bagi komen seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tentu ada. Tak tepat. Ubah sikit. Dengan tentu sungguh ada. Ya, takut-takut ada yang kita Rumi tu yang ada, mungkin dia betul ke? Allah Alam lah. Dengan tentu ada sungguh. Dia tak mau situ. Yang kita nak, dengan tentu sungguh ada Allah. Bukan ada sungguh. Dengan tentu sungguh ada Allah. Tolong betulkan Okey, baik. Maka pengakuan di dalam hati dengan tentu sungguh ada Allah Ta'ala itu. Nama dia apa? Apa tu? Amazon tak ada agama sama. Amazon Allah Alam. Tanyalah koko orang Malaysia kita, ada jemaah kita pernah pergi Amazon. Allah Alam saya tak pernah pergi. Tapi saya tanya kawan Brazil dekat UK dululah, pernah tanya kat dia lah. Dia kata Amazon tu ada lah. Tapi dia kata tak tahu lah. Dia pun sendiri pun tak tahu sampai tak sampai. Sebab Brazil besar. Bukan Brazil besar Malaysia ni, tak. Besar. Negara dia besar. Kita tak tahu tempat dia mana. Allah Alam. Kau ada orang asli yang memang tak ada agama langsung ke? Tak sampai seru lah tu. Itu kita serah pada Allah Ta'ala lah. Baik. Maka pengakuan. Tapi dalam global kita dunia sekarang ni semua dah sampai. Yang tak sampai tu Allah Allah, kita tak tahu. Kalau nak kata Amazon tak sampai, tapi masuk TV dah, channel TV. Kalau masuk TV channel tu, boleh jadi Islam sampai juga. Dia yang kita cerita kata ni, yang tak sampai tu maksudnya internet apa semua tak sampai. Tak carilah satu negara ke, satu negeri ke, satu daerah yang tak sampai langsung benda tu. Malaysia kita ni maklum semua sampai. Dengan tentu sungguh ada Allah Ta'ala. Ya betul. Kita nak tu. Betul. Terima kasih. Baik. Tanyalah orang kita macam mana. Semua sampai dah. Ada satu negara dalam dunia ni, negara tu kecil sangat. Lebih kecil daripada Malaysia. Dia kecil dia tu macam lebih kecil daripada Singapura. Saya tak pasti negara mana. Adik ipar saya, ayah dia lah. Nak panggil apa tu? Saya. Dengan bapak saya tu dia panggil Birah kan? Birah pula dah. Besan. Tapi dengan saya tu tak tahu panggil apa lah. Tapi nak cerita kata adik ipar saya, dia punya ayah dia tu pernah pergi satu negara kecil. Dia katalah
Memang kecil tapi tempat tu lawa lah. Saya pun tak ingat belah mana. Tapi negara Eropah lah. Tak pasti negara mana. Orang kita sampai dah. Negara kecil tu pun sampai dah. Abang Amazon sampai dah. Masuk TV apa semua tu dah. Habis itu. Baik. Dan pengakuan tentu tidak. Tiada Allah Ta'ala itu dinamakan mustahil. Tengok. Dan pengakuan tentu tidak. Apa tentu tidak? Tengok dia kata. Dan pengakuan tentu tidak. Apa tidak? Yang ni tiada Allah Ta'ala. Kita kata Allah Ta'ala tu tak ada tu. Itu nak panggil apa tu? Kita kata Allah Ta'ala tak ada. Dia kata itulah dinamakan mustahil. Nama dia mustahil. Dia panggil sifat mustahil. Kena ingat. Yang tadi wajib pada akal. Yang ni mustahil. Mustahil apa sini? Mustahil pada akal. Tulis itu. Baik. Bila sebut wajib pada akal apa dia? Kita dah bahas dah dulu. Tiada Tuhan melainkan Allah. Mana ustaz kita tidak boleh sebut berhala tu Tuhan pada orang bukan Islam. Kita kata berhala tu hanya majazi saja. Bukan kita i'tikad kata ni Tuhan bagi dia. Tapi bukan cakap depannya kalau sebenarnya Tuhan pada hakikat dia. Kita kena tahulah. Kita kena pasang makna tu kata pada hakikatnya tak ada Tuhan langsung. Hanya ni berhala tu kata dakwaannya saja. Tapi kalau kita ada dipong orang kafir tak ada, jangan sebut gitulah. Dia kata Tuhan kamu tu hanya pada dakwaan saja, jangan cakap gitu Tapi nak cerita kata yang sungguh kita pegang sungguh i'tikad kita tu. Dia tauhid ni bab i'tikad. Bab i'tikad. Walhal tak ada Tuhan pun. Pada dakwaan sahaja. Dakwaan kata ni tokoh ni Hindu punya, Cina punya. Iban punya, Kristian punya, macam-macam Baik tengok. Jadi saya nak tanya balik, apa dia wajib pada akal? Jangan terlupa. Kita dah bahas sebelum ni. Wajib pada akal tu apa? Siapa tolong boleh bagi tahu saya wajib pada akal? Tolong tulis di ruang komen. Seorang pun tak apa dah. Apa wajib pada akal? Akal tak boleh terima Allah binasa. Ya, betul. Akal kita tak boleh terima kata Allah Ta'ala tu tak ada. Mesti kena ada. Itu dipanggil wajib pada akal. Ada pun mustahil pada akal? Tolong tulis di ruang komen macam mana? Seorang. Tadi Hajah Jamiah Jamaiyah. Dah bagi dah. Beritahu. Apa mustahil pada akal? Kita nak kefahaman Saya lagi dia tengok dia selak balik. Oh ni mustahil pada akal ni. Jadi selak tu tulis balik. Tak. Itu maksudnya dia tulis tu dia tak faham. Ni macam ni. Akal tak boleh terima Allah binasa. Tu dia faham tu. Maksudnya Allah Ta'ala tetap ada. Allah Ta'ala mesti ada. Akal tak boleh terima. Tu secara kefahaman. Saya nak jawab secara kefahaman. Tauhid ni bukan nak suruh menghafal. Dia tak macam bekah. Allah Ta'ala itu tiada. Akal tak dapat menerima tiada. Itu tak. Saya nak tanya, itu wajib betul dah. Saya nak tanya mustahil pada akal. Saya nak tanya mustahil pada akal. Akal tidak boleh menerima tiada. Mesti ada, ya betul. Akal tak boleh terima tiadanya. Ini mustahil pada akal mana ni? Akal tak boleh terima tiadanya tiada Allah. Akal tak boleh terima akan adanya. Tu dia. Bawa kena. Akal tidak boleh terima Allah tiada. Akal tak boleh terima Allah tiada. Itu wajib. Akal tak boleh terima Allah Ta'ala tu baru.
Baru pun yang ni sikit. Kita kata akal tak boleh terima kata Allah Ta'ala tu tak ada. Mesti kena ada. Akal, baik. Itu tak apalah wajib pada akal. Kita nak tanya mustahil pada akal. Tu dia. Ajar-ajar orang beritahu dah. Yang lain tu rasa tak nampak lagi mustahil pada akal ni. Dalam bahasa Arab dia kata ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Perkara yang tidak terlintas pada akal kita akan adanya. Perkara tu tak boleh ada pada Allah Ta'ala. Kena cakap itu. Akal kita tak boleh terima kata benda tu ada pada Allah Ta'ala. Akal kita tak boleh terima kata perkara itu ada pada Allah Ta'ala. Ni banyak keliru lagi ni. Dia gini cakap senang. Bahasa mudah. Kita kata wajib pada akal apa? Ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Takrif dia perkara yang tidak terlintas, yang kita tak boleh terima pada akal kita, akan tak adanya. Akal kita tak boleh terima kata Allah Ta'ala tu tak ada. Akal kita tak boleh terima kata Allah Ta'ala tak ada. Mesti kena ada. Tu wajib pada akal. Adapun mustahil pada akal, akal kita tak terlintas bahawasanya akan adanya Allah. Akan adanya sifat itu pada Allah Ta'ala. Contoh apa? Contoh kata jahil. Jahil itu akal kita tak boleh terima kata ada pada Allah Ta'ala. Ajar rumah berbelit lah tu. Akal tidak terima ada, ia mesti tiada. Allah Akbar. Siap lah. Jangan ambil mudah lah. Tak payah pening kepala. Dia mudah-mudah kata gini. Kalau wajib pada akal, Allah Ta'ala tu ada. Tu yang mudah sekali lah. Kalau mustahil pada akal, Allah Ta'ala tu tak terima. Mustahil pada akal apa? Mustahil pada akal kita tak terima kata Allah Ta'ala tu tak ada. Baik, tengok ni. Mustahil pada akal. Kalau kita kata wajib pada akal, Allah Ta'ala tu mesti ada. Tak terima tak ada, mesti sungguh ada. Sungguh ada. Kalau mustahil, sungguh tak ada. Tu je. Ambil beza tu dia. Bila sebut wajib pada akal, Allah Ta'ala mesti ada. Mustahil pada akal, Allah Ta'ala terima tak apa? Allah Ta'ala tu mustahil pada akal. Apa maksudnya? Mesti tak ada. Kalau kita kata Allah Ta'ala tu mesti tak ada, itu dipanggil mustahil pada akal. Allah Ta'ala mesti ada, itu panggil wajib pada akal. Akal tak boleh terima perkara itu pada Allah Ta'ala. Apa dia? Mustahil Allah tiada. Dah itu dia. Itu yang secaranya ringkas je. Allah Ta'ala tiada, mustahil. Allah Ta'ala ada, wajib. Wajib pada akal, Allah Ta'ala tu ada. Mustahil pada akal, Allah Ta'ala tu tiada. Itu je. Tapi cumanya, kita nak faham wajib pada akal tu, kalau secara takrif, secara panjangnya, soal kata akal kita tu dia tak terima. Dia tak terlintas. Memang kita kata, wajib pada akal, Allah Ta'ala tu ada. Betul. Mustahil pada akal, Allah Ta'ala tu tiada. Apa kalau orang tanya apa maksud mustahil akal? Maksudnya itu kita penerangan tu. Kalau secara ijmali cukup dah. Wajib pada akal Allah Ta'ala tu ada. Mesti kena ada. Mustahil pada akal Allah Ta'ala tu tiada. Tak terima akal Allah tiada. Itu panggil wajib pada akal. Tak terima akal Allah tiada. Akal kita tak menerima kata Allah Ta'ala tu ada perkara. Contoh ginilah. Kita kata wajib. Sifat wujud. Sifat wujud itu ada pada Allah Ta'ala. Itu dipanggil wajib pada akal. Apa dia? Maksudnya akal kita tak terima kata wujud itu tidak ada pada Allah Ta'ala. Mesti kena ada. Sifat wujud Allah Ta'ala tu mesti kena ada pada Allah Ta'ala.
sifat jahil itu tidak boleh ada pada Allah Ta'ala. Sifat lemah itu tidak ada pada Allah Ta'ala. Kalau kita kata sifat lemah itu ada pada Allah Ta'ala, itu panggil mustahil. Sifat jahil itu ada pada Allah Ta'ala, itu panggil mustahil. Tapi kalau kita kata Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan lemah, itu dia tak panggil mustahil, dipanggil istihalah. Dipanggil istihalah. Tu payah sikit tu. Nanti kita bahas. Dia kena ingat apa beza mustahil dengan istihalah? Siapa yang pernah belajar tauhid dengan saya, dia tahulah. Mustahil itu benda penafian. Contoh kita kata apa? Kita kata lemah. Allah Ta'ala itu lemah. Itu dipanggil apa? Allah Ta'ala itu lemah, kita panggil Allah Ta'ala itu lemah, kita panggil mustahil. Tetapi kalau kita kata Allah Ta'ala itu tidak lemah, itu dipanggil hukum istihalah. Perkara sifat yang tentu tiada pada Allah Ta'ala, akal tak boleh terima jika perkara sifat itu ada pada Allah Ta'ala. Sifat jahil ada pada Allah Ta'ala. Ya, betul. Betul. Itu mustahil pada akal lah. Secara panjang tu gitu. Tengok Jadi kita kata gini. Nak beza istihalah dengan mustahil. Bukan benda yang sama. Istihalah itu dikatakan tidak. Contoh kita kata Allah Ta'ala tu tidak lemah. Betul tak? Betul. Itu dipanggil sifat istihalah. Tidak, tak. Kalau tu kata Tok Yang Saleh. Tak lemah. Tak jahil. Allah Ta'ala tu tak jahil. Allah Ta'ala tu tak beranak. Allah Ta'ala tu tidak diperanakkan. Itu dipanggil hukum istihalah. Adapun kita kata Allah Ta'ala tu beranak, itu dipanggil mustahil. Dipanggil hukum mustahil. Itu dia. Allah Ta'ala tak terima baharu. Dia dipanggil istihalah. Ya, betul. Tak terima baharu. Allah Ta'ala tu tak terima baharu. Betul ke tak? Betul. Baharu tu panggil mustahil. Allah Ta'ala tu baharu. Mustahil. Bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu tidak terima baharu. Tapi kita kata Allah Ta'ala tu tak baharu. Itu dipanggil istihalah. Nampak lagi? Ni kata tauhid pening ni. Habis itu. Tengok dia kata. Begini maksud perkataan ulama. Wujud ertinya ada. Ni. Mustahil lawannya tiada. Itu pendek je. Dia nak bagi kefahaman dia mudah. Cuma kita nak tahu takrif definisi tu. Tapi kalau untuk orang awam, jangan terjemah gitu. Mustahil penakal apa maksudnya? Kita kata, orang tanya. Mustahil penakal tu apa? Kita jawab gini kalau orang awam. Kita kata Allah Ta'ala tu tiada. Allah Ta'ala tu tiada tu dipanggil mustahil pada akal. Bagi tahu kat orang-orang gitu. Kalau kita kata Allah Ta'ala tu ada, dipanggil wajib pada akal. Untuk awam kita boleh hurai gitu. Tapi kalau orang tu nak detail, macam mana yang dikatakan wajib pada akal? Kenapa kita kata Allah Ta'ala tu wajib ada? Adakah dekat dengan akal? Baru kita cerita. Sebab dia katakan Allah Ta'ala tu wajib ada, sebab akal kita, baru kita cakap akal. Kenapa dia kata wajib pada akal? Orang tanya esok. Kalau orang tanyalah. Kalau orang tu nak muzakarah kita, kenapa panggil wajib pada akal? Sebab akal kita tak boleh terima kata Allah Ta'ala tu tak ada. Mesti kena ada. Bila sebab kata mesti kena ada, dia panggil wajib pada akal. Nampak tak? Kalau kita kata Allah Ta'ala tu tak ada, kenapa dia panggil mustahil pada akal? Sebab akal kita tak boleh terima kata, tak terlintas pada akal kita, akan adanya bagi Allah Ta'ala. Akan tiadanya Allah Ta'ala. Kita sebut itu. Akal kita tak boleh terima. Itu maksud dia. Akal kita tak terlintas kata, Allah Ta'ala tu tak ada. Mesti kena ada. Itu dia. Itu dia panggil mustahil pada akal. Kalau orang tanya kita lebih-lebih lah. Kalau tanya orang untuk awam, cukup takat tu.
Allah Ta'ala tu ada dipanggil wajib pada akal. Allah Ta'ala tiada, itu dipanggil mustahil pada akal. Kita jawab gitu kat dia. Jangan terang. Okey, jumpa orang saudara mara, tiba-tiba terus sembang tauhid terus. Tahu tak wajib pada akal tu apa? Wah, dia terang. Akal kita tak terima kata Allah Ta'ala tu tak ada. Allah Ta'ala tak ada. Macam mana ni? Jangan pening orang. Tu dia. Habis itu kita jangan bahas terlalu tinggi sangat kalau dekat orang awam. Hanya cukup untuk kita faham untuk diri kita, tak apa dah. Baik. Mustahil lawannya lawan bagi ada tadi tiada. Hingga akhir. Ini hingga akhir, ini hingga akhir kalam. Hingga akhir. Maksudnya hingga akhir perbahasan kitab tu begitu juga. Bila sebut kata wajib pada akal, dia ada mustahil pada akal. Tu dia. Habis. Dan dalil atau tanda-tanda kata Allah Ta'ala itu ada. Nanti kita masuk dalil pula lah minggu depan. Mustahil lawan bagi ada. Artinya tiada hingga akhir. Macam mana tu? Maksudnya hingga akhir bukan begitu. Mustahil lawannya tiada. Hingga akhir. Maksud hingga akhir ni, hingga sampai habis perbahasan kitab. Tulis itu. Tidak. Sampai pada muka surat 27. Sampai sifat kalam. Hingga akhir tulis. Hingga akhir ini hingga sampai perbahasan sifat kalam. Tulis itu. Tu kata kitab saya salah faham. Dia nak cerita apa? Nak cerita kata wujud artinya ada. Mustahil lawannya tiada. Hingga akhir maksudnya apa? Sampailah. Sampai sifat kalam pun begitu juga. Kita kata apa? Wajib Allah Ta'ala itu kita kata wajib Allah Ta'ala itu bersifat dengan kidam sedia. Mustahil lawannya baharu. Tidak cerita tu sampai habis. Apa tu? Kidam bakok. Wajib Allah Ta'ala tu kekal. Mustahil bagi Allah Ta'ala tu binasa. Lepas tu mukhalafat ta'ala al-hawadith sampai habis. Itu maksudnya hingga akhir. Bukan bagi ada, mustahil lawan bagi ada artinya tiada. Dia kata tiada hingga akhir. Dia maksudnya ada dua takwilan situ. Ataupun kalau kita kata mustahil lawannya tiada, cukup satu beti. Hingga akhir. Maksudnya hingga akhir sampailah ke seterusnya. Ataupun kita tanggung situ lagi, satu lagi kita tanggung boleh juga. Mustahil lawannya tiada. Sampailah habis. Sampai habis. Hingga akhir. Artinya tiada hingga akhir. Maksudnya tiada penghujung. Sampai habis pun Allah Ta'ala tu mustahil kata tak ada. Mesti kena ada. Kalau bukan kata Allah Ta'ala tu tak ada sekarang ni tak. Bukan gitu. Allah Ta'ala tak ada sekarang. Kemudian akan datang ada. Bukan gitu. Sehingga akhirlah. Allah Ta'ala tu mustahil tiada. Tu dia. Sehingga akhirlah mustahil Allah Ta'ala tu tiada. Mustahil. Apa mustahil? Tak terima pada akal kata Allah Ta'ala tiada. Habis itu. Dan dalil atau tanda-tanda kata Allah Ta'ala itu ada sungguh, ianya tak tiada. Nanti kita sambung lagi. Pembahasan dia payah sikit bab wujud ni. Dia sifat wujud ni di antara perkara-perkara yang rawamid. Perkara-perkara yang rumit-rumit dalam ilmu tauhid.
Dalam ilmu tauhid perkara yang payah sikit, iaitu yang pertamanya di antaranya sifat wujud. Sifat wujud. Kemudian sifat wahdaniyat. Kemudian sifat kalam. Itu perbahasan yang payah lah. Kalau ada takluk tu sifat kudrat. Jadi sifat ma'ani ni antara sifat yang payah. Sifat yang payah. Sifat ma'ani ni antara sifat yang payah. Bukan mudah. Jadi pening sikit lah. Tak apalah hari Jumaat. Kita kata ulama, apabila kita belajar satu perkara, kemudian kita banyak memikirkan satu perkara itu, tapi perkara itu memikirkan pasal ilmu lah, maka pahala kita berganda. Sebab apa? Kita memikirkan, kita belajar memikirkan, belajar sifat Allah Ta'ala. Apabila kita mengenal Allah Ta'ala, kita banyak mikir. Bila kita banyak fikir, kita fikir itu perkara yang susah, maka pahala kita bertambah. Sebab apa? Dengan kepayahan kita. Begitu juga beribadat. Bila ibadat kita tu, kita rasa berat. Untuk semayang lagi, baca ni. Panjang lagi dan sebagainya. Maka pahala tu berganda. Begitu juga bab tauhid begitu. Allah, kita kata tauhid Allah payahnya sifat wujud. Nak bagi faham. Walaupun kita kata kita cuba mikir payah Ustaz. Tapi payah kita tu bukan free. Dapat pahala. Tentu sungguh ada kena pada amrul itibari kan Ustaz. Ni kita bahas nanti. Ini kita bahas minggu depan. Tu semua tanya tu nak kena bahas tu amrul itibari tu. Haji Khairul biasa dah ngaji dengan saya, dia tahulah. Baik, insya-Allah tersambung esok. Esok nak bagi tahu perbahasan masbuk. Pun payah juga dalam bab fiqh. Ada masalah payah juga. Kita belajar ni bukan nak memayahkan, tapi itulah perbahasan kitab begitulah. Kita belajar perkataan ulama, kita belajar penulisan ulama dulu. Kita kaji penulisan ulama dulu. Walaupun payah tapi pahala kita bertambah. Esok mengaji fiqh pula. Allah, nak ngaji dengan Ustaz Zafran fiqh pula. Bab mazbuk ni macam mana pula dah, payah pula dah. Yang muafiq pun tak faham lagi, tak apa. Untuk kita buat amal. Tauhid pun itu juga, Allah dah masuk sifat dulu, payah pula dah. Allahu Akbar. Jangan stres, jangan stres. Jangan campurkan hal dunia. Allah, stres pula dah. Dengan tu nak PKP pula dah. Belajar ni pula dah. Stres lagi, bertambah stres, jangan. Apalah, belajar kat rumah pun tak apa, kita tumpu, relax kan. Nak makan pun payah Ustaz. Payah. Sampai mikir kan. Tuan Haji Kamarul Zaman. Dia pun orang lama tu. Bab tauhid tu dia pun ada minat juga tu. Ini semua kefarduan. Wajib aini. Baik, jadi sekadar itu saja. Tuan-tuan, perempuan, ayah dan ibu sekalian. Mudah-mudahan pada hari Jumaat ni Allah Ta'ala beri kepada kita keberkatan dan kefahaman. InsyaAllah. Mudah-mudahan hari Jumaat ni dengan penuh hari keberkatan. Ataupun kita panggil Sayyidul Ayam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kefahaman kepada kita dalam mengenal Allah Ta'ala. InsyaAllah. Berdoalah kita pada hari Jumaat dan memperbanyakkanlah kita selawat ke atas Nabi kita, junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga memperbanyakkan kita selawat lah. Itu yang paling penting sekali. Dan juga amalan-amalan ibadat yang lain insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Saya minta maaf tuan-tuan puan-puan kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya. Yang baik itu datang dari Allah SWT, dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku lakukan hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.
Allahu akbar. Bismillah. Jazakallahu khairan katsira. Afwan. Sama-sama semuanya.